Assalamualaikum and hi guys. Saya Lana. Okay, for today vlog kita nak cakap pasal topik diversification in Malaysia. Bila kita cakap pasal diversification in Malaysia ni, blur tak korang? So jangan risau, jom kita start. Let's go. Hello everyone, my name is Faris Baharudin and welcome to our vlog. Nama saya Nur Safika binti Muhammad Yatim. Hi guys, my name is Syabika Nazura bin Sheridan. Okay, boleh panggil Nazura je. Hai, nama saya Nurul Izzah binti Haris Raj. Mak saya Melayu, ayah saya India dan saya anak jatim Malaysia. Okay guys, jom kita proceed dengan aktiviti. So, first of all, I nak tanya dengan you guys. Apa yang korang faham tentang diversifications of Malaysia ni? Apa kata korang share idea ataupun thoughts masing-masing dekat sini dan kita akan huraikan benda ni dengan lebih lanjut. Jom? Diversification in Malaysia? Bagi pendapat I, diversification ni macam kepelbagaian. Macam dekat Malaysia, kita ada pelbagai kaum and budaya ataupun etnik masing-masing dan masing-masing ada budaya ataupun amalan yang diamalkan. Okey, korang pula macam mana? Ada yang kasi opinion diversify of Malaysia ni multi-rational country. Dan ada yang kata kepelbagaian dari segi bahasa, makanan, pakaian dan budaya dari pelbagai kaum di Malaysia. Macam betul juga. Dan ada juga bagi pendapat dia kata ia pelbagai salah satu dorang mempunyai ucapan terima kasih dalam banyak bahasa. Dalam banyak bahasa? Jap. Let me I reverse balik. Apa je I tahu terima kasih dalam bahasa lain? Terima kasih, share. India apa Lupalah. Okey, ya. Yang keempat pula, dia ada kata diversify of Malaysia ni adalah Malaysia mempunyai pelbagai bangsa dan kaum seperti Melayu, Cina dan India yang bertutur dalam bahasa Malaysia. Lepas tu, ada juga yang kata komuniti sosial kaya dengan pelbagai lifestyle, value and belief. Tapi yang ni paling best. Dia kata pelbagai jenis makanan tempatan yang unik disediakan oleh pelbagai bangsa dan kebudayaan. And dia juga kata Malaysia ni adalah syurga makanan. So, betul ke korang rasa? So, apa kata Nas, Pika, Izzah dengan Fai? Share pula opinion korang apa? Diversity of Malaysia. Macam Malaysia ni kita tahu kita terdiri daripada pelbagai kaum. So daripada pelbagai kaum ni kita akan dapat banyak tradisi macam setiap bangsa tu dia ada tradisi pakaian, makanan yang memang orang akan tahu itu diorang punya. Tapi kalau bahasa memang kita ada banyak bahasa kat Malaysia yang kita guna, tapi bahasa utama negara kita adalah bahasa Melayu. So semua orang wajib tahu cakap bahasa Melayu. So tak adalah nanti kita akan nampak racist macam gitu. Yep, Malaysia is multicultural country which is they have three major groups: Malay, Chinese and Indians. Yes, this answer is same as before, which is we have three major groups. And our food in Malaysia is nasi lemak, nasi ayam and muruku. Salah satu budaya ialah kita ada Baba Nyonya di Melaka dan Cina Kadazan di Sabah. In Malaysia, kita tak lokek untuk mengucapkan terima kasih. In another language like Chinese, we say Sheshini, and in Indians, we say Shukriya. This is because in Malaysia, Bahasa Melayu is our main language. That's why people in Malaysia can speak in Malay too. My opinion, yes, Malaysia has rich cultural life. Much revolve around the traditional festival such as Hari Raya, Waisak Day, and Chinese New Year. Yes, Malaysia is one of sugar makanan. Like we have unique food like durian, satay, cendol, and many more food that we can eat. Yeah, that's true. Malaysia is multiracial country, tapi bukan setakat kaum je. Malaysia also have diversity in terms of race.
food, lifestyle, language, sport and so on. Even though different religion, rakyat Malaysia ni bisa terpadu tau. Tak kira daripada segi perayaan ke, makanan ke, lifestyle ke, semuanya mereka boleh masuk sekali. The best part is, Malaysia ni banyak bahasa dan dialek yang digunakan. Banyak weh, tu tak termasuk lagi dialek setiap negeri, suku kaum dan macam-macam lah korang dapat bayangkan kan. Berapa banyak dialek dan bahasa yang digunakan. Tapi, especially rakyat Malaysia ni wajib tahu bahasa Melayu. Yelah, bahasa Melayu tu kan bahasa kebangsaan. So, memang kat sekolah pun kita wajib ambil bahasa Melayu. So, memang semua kenalah tahu bahasa Melayu. Okay, bab makanan pula jangan ceritalah. Kat Malaysia ni dianggap sebagai sugar makanan oleh kita punya pelancong luar. Yelah, sebab diorang kata kat Malaysia ni ada pelbagai makanan yang terdiri daripada tradisional dan moden. Ya, kalau yang macam tradisional tu, contoh macam nasi lemak ke, nasi kerabu, nasi dagang, asam laksa, sate, kuih bulan, kuih bakar, muruku, capati dan lain-lain lah. Kalau yang moden pula, daripada yang tradisional punya, diorang convert tu ke moden punya. Contoh macam pisang goreng, diorang tambah cheese ke, coklat ke. Kalau memboloni, roti jam pun diorang tambah cheese. Okay, moden ni kebanyakan yang diorang letak cheese ataupun coklat lah. So, apa pun, Malaysia memang terbaik. Untuk korang Turki, lebih dalam lagi. Diversity of Malaysia. Kalau kita cakap pasal kepelbagaian di Malaysia ni, apa yang korang akan ingat? Of course lah perkauman. Sebab dekat Malaysia kita ada 3 bangsa utama, iaitu Melayu, Cina dan India. Kalau tak ada pelbagai jenis bangsa ni, agak-agak korang apa lagi yang ada? Of course lah kita ada pelbagai jenis pakaian, agama, budaya, perayaan, bahasa dan lain-lain. Seronok kan duduk kat Malaysia? Okey, alang-alang korang berempat dah jawab apa itu diversification in Malaysia. Apa kata kali ni I tanya pula soalan dekat korang. Okey, you guys ready ke? Get ready, okey? Soalan yang pertama. Macam mana media sosial boleh memperkukuhkan kesepaduan antara agama, kaum dan bangsa? Okey, siapa nak jawab dulu? Nas ke? Fai ke? Izzah ke Pika? Okay lah, Nas start dulu. Okay, media sosial untuk mengukuhkan kesepaduan agama, kaum dan bangsa. Yelah, zaman sekarang ni zaman IT. Semua orang boleh dikatakan mempunyai smartphone. Jadi, media sosial atau media masa ni memainkan peranan yang sangat penting untuk menyatukan rakyat Malaysia. Sebagai contoh lah kan, masyarakat setempat boleh je menganjurkan aktiviti kemasyarakatan, contoh macam gotong royong ke, program negara ke, bulan kemerdekaan ke, atau menziarahi walaupun macam contohlah macam kita tahu orang tu sakit ke, orang tu macam tu ke kan. So kita boleh je menziarahi. So walaupun pelbagai kaum. So dengan adanya aktiviti sebegini, ia dapat mengeratkan lagi hubungan masyarakat dengan kaum yang lain. Dan aktiviti tu korang boleh je upload kat YouTube ke, Facebook ke, Instagram ke, WhatsApp ke, atau kat mana-mana lah korang nak upload. So secara tak langsung orang luar akan tengok kita punya bonding dalam masyarakat setempat. Walaupun dia tahu kita hidup dalam pelbagai bangsa dan agama. So ataupun media sosial ni pun boleh je digunakan macam ejen memperkenalkan tradisi-tradisi di Malaysia. Bukan semua rakyat tahu tau tradisi kaum dan bangsa lain. So kita gunakan pendekatan ini untuk menyebarkan fun fact kat Malaysia. Orang luar pun boleh tengok tau. Mana tahu dia orang terjebak sekali nak tahu apa yang best kat Malaysia ni. You know what? Social media is the aim for people to know each other's well. Salah satunya adalah dengan berkongsikan information about other culture can make people to learn more and understanding and respect others. Pada pendapat saya, social media ni dia ada positif dengan negatif vibes dia. So kita sebagai macam nak wujudkan perpaduan kaum ni, kita kena ambil yang positif saja. Contohnya kalau yang A ni cakap benda ni, tapi kita kena tengok benda tu betul ke tidak. Kalau benda tu betul, kita sokong. Kalau benda tu salah, kita tegur lah, tapi tegur dengan cara yang betul supaya tak ada berlaku isu macam perpecahan kaum, macam salah faham. Sebab sekarang ni kalau kita sentuh sikit pasal kaum, jadi macam isu ni akan merempat-rempat dan akan jadi lebih teruk macam itu. So sebenarnya media sosial ni banyak membantu bila kita
kita akan berkenal dengan ramai orang, terdiri daripada pelbagai kaum lah, walaupun kita tak pernah jumpa depan-depan kan. Tapi pastikan kita gunakan dengan cara yang betul supaya perpaduan kaum tu, bangsa dan agama kita dapat satukan dengan cara yang betul. Seperti yang kita tahu, media sosial merupakan satu platform di mana menghubungkan antara satu orang dengan satu orang yang lain. Jadi, secara tak langsung melalui platform ini, kita dapat lebih mengenali pelbagai jenis kaum ataupun budaya yang diamalkan. Seperti contoh, sekarang orang Melayu tengah berpuasa di bulan Ramadan. Jadi orang Melayu akan sering berkongsi mengenai iftar, mengenai solat tarawih dan amalan yang dilakukan. Jadi melalui perkongsian ini di media sosial, orang lain seperti orang Cina ataupun orang India akan mengetahui bagaimana orang Melayu menjalani ibadah puasa mereka. Lepas tu kita akan menyambut raya, jadi mereka akan tahu bagaimana kita menyambut perayaan hari raya melalui platform ini. Jadi bagi saya, media sosial ini merupakan salah satu platform untuk mengukuhkan kita punya perpaduan di Malaysia. Alright, soalan yang kedua. Apakah formula kerajaan yang diwujudkan oleh Perdana Menteri kita untuk memupuk perpaduan etnik? Okey, jawab tau. Antara formula yang diwujudkan oleh Perdana Menteri kita ialah Satu Malaysia. Gagasan Satu Malaysia ini diperkenalkan oleh Perdana Menteri kita yang ke-6, iaitu Datuk Seri Najib. Antara intipati gagasan ini ialah satu bangsa tanpa mengira etnik dan budaya, untuk mewujudkan masyarakat majmuk di Malaysia, dan pelaksanaannya adalah secara transformasi. Salah satu untuk memupukkan perpaduan etnik adalah dengan membasmikan kemiskinan dan menyusun semula rakyat untuk memperbaiki mereka punya ketidakkeseimbangan dari segi sosial dan ekonomi. Contoh formula kerajaan wujudkan kat Malaysia ni yang kita tahu macam contohnya Satu Malaysia. Wujudnya Satu Malaysia ni sebab kerajaan kalau boleh nak mencuba untuk satu padukan kaum kat Malaysia ni dengan sistem Satu Malaysia, supaya orang awam boleh nampak bahawasanya kerajaan ni dia macam tak berat sebelah lah. So nanti macam tak adalah orang awam pertikaikan, kenapa kerajaan hanya fokus pada kaum tu, kenapa tak kaum ni. So macam nanti persoalan tu akan timbul. Jadi sebab itulah wujudnya Satu Malaysia. Contoh yang kedua ni kita boleh tengok kalau sebelum COVID ni macam rumah terbuka. Setiap perayaan mesti kerajaan akan buat rumah terbuka untuk Hari Raya Cina, Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya India. Maksudnya semua orang boleh datang. Dia terbuka kepada semua orang, bukan hanya satu kaum tu je lah. Dan macam rumah terbuka ni juga macam baguslah, sebab kita akan nampak macam mana cara kaum-kaum ni sambut diorang punya perayaan. Daripada situ kita akan tahu. Formula kerajaan yang diwujudkan oleh PM kita untuk memupuk perpaduan etnik. Saya rasa dasar pendidikan kebangsaan lah. Kerajaan dah tetapkan bahasa Melayu ni sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa penghantar yang utama tau. So, semua rakyat ni mestilah tahu cakap bahasa Melayu. Tak kira lah dekat sekolah pun kita diwajibkan ambil bahasa Melayu tau. Lagipun kerajaan dah mengaplikasikan semua mata pelajaran dalam bahasa Melayu, kecuali mata pelajaran tertentulah macam bahasa Inggeris lah. Takkanlah bahasa Inggeris kita dah cakap bahasa Melayu pula kan. So, dengan cara ni senanglah masyarakat majmuk di negara kita ni nak komunikasi walaupun pelbagai bahasa dan dialek yang digunakan. So, kita akan guna bahasa Melayu je untuk senang faham satu sama lain. Selain itu, kerajaan juga akan mengadakan majlis rumah terbuka perdana, terutamanya semasa perayaan tertentu. Contoh macam Hari Raya Aidilfitri ke, Tahun Baru ke, Deepawali ke. So, aktiviti sebegini juga dapat mengumpulkan perpaduan etnik tau. Contoh macam kita tengok sebelum ni,
Kalau majlis terbuka hari raya, bukan semua orang je orang Melayu yang datang. Ada juga bahasa India, bahasa Cina yang datang untuk memeriahkan rumah terbuka itu. Semangat menghibah antara kaum yang beza juga dapat disemarakkan dengan aktiviti sebegini. Okey, soalan yang terakhir. Apakah penerimaan etnik di Malaysia tentang perpaduan pada masa kini? Okey, apa pendapat korang? Okey, bagi saya, Malaysia adalah negara yang kuat. If we view in positive side, we can see that Malaysia have a nature that willing to help each other and tolerance with other peoples. Penerimaan etnik di Malaysia tentang perpaduan. So far mestilah boleh terima. Kalau tak, confirm bergaduh lah. Terjadi balik peristiwa 13 Mei tu. Tak nak minta dijauhkan lah. So far, semua rakyat Malaysia ni memang bersatu hati lah. Perpaduan pun memang gempak. Sebab tu kita boleh tengok dalam satu perumahan, satu taman perumahan, ni ada je yang berbilangan bangsa dan agama. Yang ada satu office pun boleh je bersatu walaupun pelbagai kaum. Yang paling dekat kita tengok lah, dalam kelas kita pun kadang-kadang ada je yang bangsa India ke, Cina ke. So boleh je kita duduk sekali dengan mereka, satu meja pun boleh kan. Itu yang istimewanya dekat Malaysia ni. Walaupun berlainan kaum, agama dan bangsa, masyarakat dapat je hidup bersama-sama dalam suasana harmoni, di samping dapat mengekalkan identiti dan ciri bangsa masing-masing. Penerimaan etnik mengenai perpaduan kaum Malaysia ni, saya rasa dah banyak dah kot. Contohnya kita tengok je yang apa kita lihat di sekitar kita. Macam contohnya dekat kejiranan kita sendirilah. Awak tengok kiri dan kanan awak semua ada orang Cina, orang India, orang Iban. Tak kira lah apa-apa bangsa pun kita tengok. Kalau macam kita cakap perpaduan tu tak wujud, maybe kawasan kejiranan kita ni hanya tertumpu pada satu kaum je. Sekarang ni kita boleh tengok kejiranan kita ni boleh hidup dalam pelbagai kaum, bangsa dan agama. So maksudnya semua kaum boleh menerima kekurangan dan kelebihan sesuatu kaum. Janji kita jangan fikirkan benda-benda yang boleh merosakkan perpaduan kaum ni. Contohnya kalau kita nak kukuhkan lagi perpaduan kaum ni, kita boleh buat beberapa aktiviti. Contohnya macam gotong royong. Kalau hari raya tu, jemputlah jiran-jiran yang bangsa lain, cuba untuk menyambut perayaan kita juga. Macam tu. Itu pandangan saya lah. Pada pendapat saya, penerimaan etnik di Malaysia sangat baik. Hal ini kerana walaupun kita mempunyai pelbagai bangsa dan budaya, tetapi setiap etnik menghormati setiap agama dan budaya yang diamalkan oleh etnik masing-masing. Selain itu, kita juga dapat melihat pada hari kemerdekaan, semua etnik di Malaysia akan bersatu untuk menyambut hari kemerdekaan Malaysia, di mana mereka akan turun beramai-ramai untuk menyaksikan ataupun terlibat secara langsung pada hari kemerdekaan. And selain itu, kita juga dapat lihat semua bangsa Malaysia akan menunjukkan semangat patriotism, di mana mereka akan meletakkan bendera di rumah ataupun di kenderaan mereka. Okay, since kita dah habis ke semua soalan, maka berakhirlah vlog kita ni. Okay, jangan lupa like dengan subscribe tau. And see you in the next vlog. Bye-bye.